Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar setia Acast. Untuk makluman anda, hari ini kita akan bersama seorang lagi tokoh yang cukup berpengalaman dalam bidang beliau. Dan untuk makluman penonton yang baru kali pertama melihat podcast ini adalah podcast kali kedua. Dan saya perkenalkan seorang individu yang berpengalaman dan mempunyai pengalaman yang sangat besar dalam bidang kepolisian. Saya jemput Datuk Azizan. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Datuk, terima kasih kerana menerima invitation kami untuk tampil hari ini. Terima kasih kembali. Baik, tanpa melengahkan masa, kita nak pergi lebih mendalam untuk kita tahu sendiri siapa sebenarnya Datuk Azizan. Datuk mungkin boleh perkenalkan diri dan sedikit mengenai Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Nama penuh saya Azizan bin Abdul Aziz. Saya dilahirkan pada 6 hari bulan November 1958 ya. Dan saya sebenarnya memang orang Kuala Lumpur walaupun asalnya daripada Negeri Sembilan ya. Saya bersekolah di sekolah Ladian Raja Muda di Kampung Baru. Kemudian sekolah kebangsaan Sungai Besi. Kemudian sambung ke sekolah menengah Amin Baki Komandan. Memang duduk di KL betul ya. Libat dalam kedai polis masa di sekolah Amin Baki. Itu bahagian daripada aktiviti yang saya jalankan. Walaupun sebenarnya bapa saya memang seorang anggota polis. Jadi selama ni saya duduk dalam barak polis lah. Bergaul dengan anak polis kan. Tetapi setelah saya tamat kerja Pelayanan Malaysia Tingkatan 5, saya tidak terus memohon pada perkhidmatan polis. Saya bekerja sebagai dispatch clerk di Mardi Sedang. UPM dekat UPM kan, Mardi Sedang. Mungkin dalam 2 tahun lah. Tetapi semasa itu gajinya mungkin 280 je sebulan. Tapi ayah saya beritahu, adakah saya nak masuki perkhidmatan polis? Memandangkan offer masa itu tawarannya 520 gaji asasnya kan. Jadi daripada 28 naik ke 52 tu nampak tinggi kan. Saya kata boleh je. Jadi isi orang apa semua interview dapat. Jadi saya masuk perkhidmatan PDRM ini pada 13 Mei 1978. Ya. Kemudian selepas tamat latihan di Pelapor Marak, saya telah ditukarkan ke Batalion 5. Batalion 5 pasukan polis hutan. Dulu dipanggil PPH ya. Lepas itu base dia di Pekeliling. Bukan di Ceras sekarang ni. Selepas tamat dah lapor di sana, saya dihendaki menjalani latihan pasukan polis hutan di Ulu Kinta selama 3 bulan. 3 bulan. Dalam bulan terakhir tu, pokoknya Batalion telah membuat rekrutmen pengamalan baru lah. Saya pun tak tahu apa vet ni, PPA 69 ke SPU ke Special Unit, saya tak tahu. Jadi dia telah umumkan, jurulatih masuk umumkan beberapa pegawai telah dipilih untuk menjalani latihan pemilihan awal. Tetapi pemilihan awal itu bergantung pada performance kita dalam fizikal. Jadi bila di announce kan tu, beberapa pegawai ni, saya tak masuk lah dalam bulan tu. Mungkin fizikal saya maksudnya tidak beberapa temulang kan, tak bagus. Tapi semasa itu ada beberapa pegawai yang tidak berminat. Kerana walaupun dia kuat, tapi dia tidak berminat ke arah tu. Dan ada yang secara kerjanya menaik diri kan. Jadi lepas tu dia tawarkan, siapa-siapa yang nak masuk lagi ni. Saya kata pun angkat sangat lah. Kita nak tahu apa vaksin ni handas sangat ke, kuat ke apa kan. Jadi pergilah, kita buat latihan awal. Pemilihan awal selama 10 hari. Memang teruk lah. Memang teruk lah kan. Latihannya lagi, latihan bawa alatan pack kita ni mungkin 50-60 kilo kan. Berapa jam tu bawa? Itu ikut dunia modul lah. Ikut modul ni banyak. Kalau kita jalan lasak, kemudian kita terpaksa mengharungi denai-denai yang naik bukit turun bukit, masuk paya apa semua kan. Kena bawa lah alatan tu.
benda tu mesti sentiasa di badan kita lah. Kalau hilang ataupun hilang ke macam kita terleka sikit, lepas tu jurulatih nampak memang disqualified terus. Itu. Ya. Kita seolah-olah kita pergi ke perfectionist lah. Kesempurnaan begitu kan. Walaupun sebenarnya dalam keadaan realitinya tidak akan jadi begitu. Mungkin kita tinggal ini, tinggal itu kan. Tapi ikut keutamaan, kita tinggal senjata, tinggal alatan, peluru tu tentulah kita salah besar kan. Tapi yang ini kita ni ditanamkan semangat disiplin semua mesti ada. Betul. Begitu kan. Jadi dalam 10 hari tu dia kejut kita waktu pagi, pukul 2 pagi bangun, kemudian buat physical training, exercise. Pagi-pagi tu? Awal pagi, pukul 2 pagi. Itu balik. Kemudian bagi 10 minit, 10 minit aja untuk breakfast. Buatlah apa yang kita boleh makan. Ini semua dekat dalam hutan Dia memang lewat dalam hutan. Kemudian dia akan bagi pukul 12 tengah hari, dia suruh kita duduk di padang tembak tu. Dia bagi macam modul untuk pengenalan pada senjata ke. Buat ujian terus. Tak ada demo-demo dah? Tak ada. Maksud di situ ialah kita tahu bahawa mereka meletakkan kadang macam mana kita bertindak dalam keadaan terdesak. Kita boleh absorb tak benda-benda tu semua dan kita boleh keluarkan balik ke tidak. Begitulah. Kemudian kita kawan, kini ada orang cedera, kita kena pikul ramai-ramai, naik bukit, turun bukit bawa stretcher. Itu semua diuji lah. Antara tu proses tu adalah yang tertinggal. Hari-hari dia kata, siapa nak balik, angkat tangan kan. Kalau kaki kita dah pecah, belakang kita dah pecah. Pecah macam mana tu? Pecah macam melecet kan. Melecet jadi badan kita nak carry pack dah tak boleh. Betul. Kalau tumit kita pecah, nak pakai boot macam mana? Kan. Tapi Alhamdulillah mungkin body saya tak cedera macam tu. Jadi boleh sampai habiskan. Jadi itu sebahagian pemilihan dan kategori yang dia titik beratkan bahawa macam mana kita membuat diri dalam keadaan terdesak begini, dalam keadaan yang susah ni, macam mana kita boleh sentiasa ever ready, sedia untuk bertindak. Itulah kan. Jadi akhirnya berjaya lah. Hari tu selepas 10 hari tu. Bulan 4 1979 saya dipanggil untuk latihan asas 69 ni di kaki Gunung Jerai. Kita ada base di sana. Selama 3 bulan di sana. Yang pertama latihan kemahiran diri lah, maknanya menembak, dari fizikal kan. Dan bulan kedua kita ni akan diberikan kemahiran. Ikut semasa kita buat latihan ni, jurulatih akan menilai kecenderungan masing-masing. Tapi macam pegawai, of course lah dia akan jadi leader lah, ketua kan. Tapi untuk anggota ni, siapa yang cenderung ni, dia ni bagian buat pengesan, tracker. Dia ni sesuai untuk wireless transmitter, WT kan. Yang ini medical. Yang ini bagian letupan. Begitu. Jadi selepas tu sebulan tu akan dilatih ikut kemahiran masing-masing. Datuk pula macam mana? Macam pegawai semestinya dia akan dilatih dari segi command. Command maksudnya kita buat perintah, kita buat penilaian strategi, dan kita command masa bertempur. Maksudnya kalau pegawai dia punya pengkhususan tu dia tak macam anggota lah, dia macam lebih variasi. Betul. Maksudnya tetapi dalam tempoh pegawai dengan dia berlatih untuk dari kepimpinan dan letupan. Jadi anggota letupan dia join dengan kita sekali. Kan? Jadi selepas sebulan tu kemahiran tu lepas dan the second month atau bulan kedua, masuk bulan ketiga kita akan dikumpul ke semula. Jumpa balik semua yang dah dipisahkan tadi. Barulah diwujudkan satu latihan akhir. Final operation namanya, final op ya. Jadi di situlah kita akan kembangkan balik kita kemahiran kita jangkau sebagai transmitter. Macam mana you nak hantar mesej dalam keadaan hujan lebat, macam mana dia naikkan wire dia dapat atau tidak kan. Berlaku kecederaan, macam mana medical nak buat rawatan. Dia kira dia berkongsi lah. Betul. Macam pengetahuan dia orang. Macam sepanjang 3 kali tu kan, yang sebulan tu kan, akan ada ke pelatih yang akan dibuang? Sebab kan mula-mula kan dia dah diterima. Betul. So macam masa tuan sendiri, berapa ramai yang diterima daripada ramai-ramai? Kalau ingat lah.
Masa saya ni, saya rasa dalam pegawainya dalam 7-8 orang je pegawai dia. Yang lain ni semua anggota kan. Anggota bukan dalam tengah awal dalam 60 orang gitulah. Tapi kita akan pasti bahawa setiap hari ada orang akan dia buang. Setiap hari? Setiap hari. So setiap hari orang lagi belum betul-betul menerima Sainsbury ni, betul. Maksudnya kita akan sentiasa ketakutan lah. Betul. Macam hari ni esok okey tak? Macam tu. Betul. Jadi itu patut saya kata daripada tadi, pada awal kita masuk pilihan awal lagi dia telah telah diindoktrinate, dia dah tanamkan pada diri kita ni, kita mesti sentiasa berwaspada, berdisiplin, membantu rakyat. Semua value mesti ada. Dan kita mesti sentiasa terbuka untuk bekerjasama. Kan? Macam kita telah duduk masa latihan asas kan, kita duduk satu kemah 2 orang kan. Kalau berlaku apa hal, kita selamatkan diri kita dulu. Kan? Of course lah, kita nak tamu dibuang. Tapi rakan kita ni apa hal? Tak bangun lagi, kelang kabut. Oh tak boleh? Tak boleh. Pasal kita kan tanya, apa you tak kejut kawan you? You bawa diri you je. You nak hidup seorang. Oh, you nanti kena pula kan? Kita pula kena terlibat juga. Sebab tu dia mesti ada timbal balik ke situ. Jadi kalau daripada macam kata, awal telah dilatih dalam jiwa kita ni, bahawa kita bukan hidup seorang, kita hidup berkeluarga. Itulah 6 orang tadi tu, itulah anggota kita yang nak hidup di dalam hutan nanti. Itulah nak bertempur, itulah nak menyelamatkan orang kan. Jadi kita mesti sentiasa terbuka dan sentiasa bersama dan melihat sekeliling kita. Jadi setiap hari ni lah, dia sakit, tak boleh carry, out. Yang ini tak bekerja sama, out. Yang ini hari-hari kalau cek ternyata ada anak gajah dalam lorong, out. Lepas tu saya kata tadi, dia pergi ke arah perfectionist kan, kesempurnaan. Sebab itulah maksudnya kan, itu kuasa Allah je lah, kesempurnaan. Faham. Maksudnya sebab nanti bila kita di medan tempur, kesilapan yang kita rasa si kecil tu yang buatkan semua orang boleh terbunuh dan sebagainya. Bila dia latihan asas ni, kita menggunakan peluru hidup. Kita tidak menggunakan peluru kapur. Jadi dalam latihan itu sendiri dah melatih kita, kita guna peluru hidup. Sedikit kesilapan orang depan kita membunuh kawan kita. Betul. Sedikit kesilapan kita memberi arahan, akan membunuh kawan kita. Sebab tu daripada awal tu dia latih begitu supaya orang sentiasa berwaspada dan ada sikap tanggungjawab. Selesai latihan akhir tu, barulah kita ni layak menerima barrier kita. Dan saya mula lapor diri pada Vietnam pada 1979. 1979 bermulalah saya sebagai troop commander, troop 11 Swiss Squadron, dan sehinggalah tahun 1994, hampir 15 tahun di situ lah. Pos saya akhir tu sebagai OC Squadron di situ, 1994. Saya telah mengambil keputusan untuk menyambung pelajaran saya di UIA selama 4 tahun. Itu ambil short break ataupun macam mana tu? Ya, kalau begitu, kalau kita dah buat pilihan begitu, maknanya kita akan keluar dari unit tu. Ya, seseorang tu dia pergi kursus panjang, jangka panjang, dia akan keluar dari bawah latihan. Dia tak ada dah, pos kita tu dah tak wujud lagi dah. Terputus lah. Maksudnya last kita sebelum kita keluar untuk sama pelajar lah. So kalau kita nak start masuk balik, kita akan mula daripada mula ke macam mana? Kalau kita nak berbalik semula ke sana, macam contoh saya lah, ya. Saya keluar tahun 1994, saya balik semula saya 2008. Oh, lama. Lama kan, 2008 kan. Saya tak perlulah pergi hadir kursus asas lagi, saya dah memang ada kan. Begitu. Jadi kalau saya keluar 1994 tu, saya keluar masa tu di pelajar di air ni, masa tu separuh gaji. Kan, sekarang ni ada full pay lah. Dulu HP. Belum saya, no pay. Zero. Masa zaman sebelum saya tu 5 tahun atau 7 tahun sebelum tu, siapa nak belajar tak ada gaji. Cuti belajar tambah gaji lagi tu. Bila saya masuk 54, separuh gaji. Kan? Jadi semua separuh. Orang rumah separuh, gaji pokok separuh, semua separuh lah. Jadi kita kena cut throat lah. Betul lah, dia macam cukup-cukup je kan. Terlebih sikit hari ni, esok nak makan. Betul. Jadi 94 saya belajar di UIA, ambil undang-undang. Habis 98, saya telah ditukarkan ke sebagai Ketua Bahagian Narkotik Daerah Kajang. Narkotik. 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 Dia
duduk dalam hutan tu bertahun-tahun, buat kerja di luar untuk dadah kan. Tapi jabatan tu jabatan yang hot juga sebenarnya, jabatan narkotik. Of course kan, memang betul lah. Tapi narkotik ni kita satu masuk era baru sebagai betul-betul sebagai polis lah. Kita tahu buat report, kita tahu orang report pada kita, nak tangkap, pergi mahkamah, beri keterangan di mahkamah kan. Jadi itu baru jadi proses kita jadi polis sebenarnya kan. Hampir 2 tahun, tahun 2000 saya bertukar ke Alustar. Saya buat ketua bahagian siasatan jenayah daerah Alustar. Duduk di sana lebih kurang hampir 2 tahun juga. Saya balik semula ke maktab Pegawai Kanan Ceras untuk menghadiri kursus Diploma Sains Siasatan. DSS, Diploma Sains Siasatan. Itu first batch lah. First batch. Jadi kita buat combination kerjasama dengan Universiti Melaya untuk mewujudkan pegawai yang mahir undang, mahir kerja-kerja siasatan kan, dan diiktiraf oleh UM dan PDRM lah. Selama setahun lah. Tapi masa tu 92 kredit. Setahun nak carry 92 kredit, letih lah kan. Tapi awak jugalah. Jadi setahun di maktab. Lepas tu saya ditukarkan ke Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Batuas. IPD Berang Perai Utara. Saya ada situ sehingga 2001 sehingga 2005 di Batuas. Lepas 2005 saya bertukar semula ke bahagian commercial crime. Jenayah komersial. Wah. Okay. Daripada narkotik pergi ke jenayah pergi komersial kan. Saya duduk di bahagian korporat jenayah komersial di Aman selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi itulah 4 tahun tu saya pun dah menjadi bingung sikit lah kan. Daripada hutan ni pergi ke narkotik pula, kemudian pergi ke jenayah pergi ke komersial, pergi nak pergi mana pula kan. Tapi alhamdulillah saya telah diarahkan bertukar semula ke Batch 39. Pada 2008 saya diarahkan bertukar sebagai timbalan komander Batch 39. Masuk balik hutan. Masuk balik semula. Balik semula lah kan. 2008 maksud untuk makluman Batch 39 dia punya dah lulus sebagai komander dia One Star. Master maknanya Senior Assistant Commissioner lah, tapi tak pernah diisi lagi walaupun dah lulus 3-4 tahun kan? Jadi bila saya datang sekarang ni 2008 sebagai timbalan komander, 2011 saya lah julung kali yang pakai One Star tu di kan, memenuhi dia punya perjalanan tu 2011. Jadi sampai 2011 2008 sampai 2015-16 saya ada sana sebagai komander Batch 59. Itulah perjalanan ni daripada 1999 2094 belajar balik, kemudian pergi balik ke Batch 59 pada 2008. Tapi saya tertarik masa pertama kali Datuk terlibat dalam kepolisan, masuk polis kan. Masa tu Malaysia masih ada ancaman komunis, betul tak? So betul. Maksudnya sepanjang Datuk bertugas daripada dulu sampai sekarang dah banyaklah era komunis, pengganas lagi. Betul, dan sekarang lah macam stable sikit kalau daripada segi ancaman tu kan. Betul. So Datuk dalam fasa career tu kan, part mana yang paling Datuk rasa itu titik yang paling sukar lah dalam sepanjang career? Yalah, masing-masing persepsi dia, sukar dia masing-masing definition dia kan. Ya, betul. Tapi selepas saya lapor 1999 di Sea Squadron 69, saya masuk first operation. Operasi pertama ya. Mana tu? Maklumat katakan ada pergerakan pengganas komunis di kawasan Slim River. Jadi kita akan masuk ke sana untuk mengepung, menghalang ataupun menggempur mereka kan, dengan misi search and destroy lah, maknanya mencari dan membunuh kan, teruskan dia orang kan. Jadi
Masuk pada malam tu, saya telah bermakna ini betul-betul live. Dulu training je. Betul. Ini reality ni kan. Siti Nani masuk 2 pagi, 3 pagi kan. Dalam keadaan gelap gelita. Gelap gelita. Kita. Jadi tu malam tu baru kita bergerak ke destinasi yang kita lokasi yang telah dirancang lah. Pagi tu dapat maklumat, arahan mengatakan okay, you kena move daripada tempat you ni ke satu point yang lain. Tapi saya seorang kena move. Saya ni digerakkan untuk pergi pada point lain lah. Jadi pagi tu dapat maklumat, mas, okay, bawa 4-5 orang, escort saya, nak hantar saya ke tempat lain. Datuk seorang? Saya seorang je, tapi dia escort lah. Diiringi oleh anggota lain kan. Sebelum saya bergerak tu, pagi tu saya telah sebenarnya kawasan tu ada satu laluan disyaki laluan penganas komunis. Kita dah set up, kita dah pasang perangkap dengan meletakkan, dulu dipanggil mine ni macam periuk api lah. Periuk api, okey. Tapi dia punya mine ni dia mempunyai hampir 600 atau 800 ball bearing dalam dia. Dia jerangkap sama? Dia jerangkap sama lah. Jerangkap sama yang dikawal oleh manusia lah maknanya. Kita boleh picit dia letup lah. Okey. Kalau jerangkap sama yang kita faham tu, letak tu sembunyi, orang pijak. Pas kita pijak baru dia meletup kan? Tapi kita anggap dia sebagai satu tan yang digunakan untuk memerangkap musuh kita. Jadi kita dah pasang dua main tu arah turun daripada bukit tu. Jadi masing-masing ikut tan lah akan bertugas kan. Pagi tu selepas saya dah minum pagi semua, bergerak hantar saya kat sana kan. Bila gerak pada tempat saya tu, lebih kurang saya turun dengan kumpulan saya tu dalam 50 meter je. Saya dengar depan, betul ke ni meletup ni? Di mana meletup kan? Dengar lagi sebiji tu. Jadi tempat kita, base kita ni ada pertempuran ni kan. Jadi kita pun naik ke camp kita 50 meter tu, sampai dia orang semua dah ambil kedudukan, menghala ke belakang, disyaki musuh di atas kan. Jadi kita pun bergerak buat extended line, kita move untuk dapat gain ground lah. Kita nak tembak apa tak nampak. Betul. Kan? Jadi siapa yang nampak dia tembak lah. Gerak. Kita pun dah defend balik, dah buat keliling. Kita check lah apa yang kita dapat. Apa yang cedera kan. Untuk pihak kita tak ada cedera apa-apa. Tak adalah, alhamdulillah. Kemudian musuh pun tak ada. Tapi kalau tembak tak kena langsung kan. Itulah cedera. Pun tak ada. Tapi Kelemaman dah 3 biji meletup. Betul. Mana musuh dia? Kan. Jadi kita sebagai baru lapor diri baru pertama. Wah, jawab kan bos kita ni. Macam ni kan? Nak cakap mayat tak ada. Tapi dia orang tanya berapa kill kan? Tak ada. Jadi apa yang dapat? Tapi oleh kerana kita letakkan Kelemaman tu, tempat tu sebenarnya sebahagian pada food dump, tempat simpan makanan lah. Musuh tu dia tanam mungkin dah bertahun, dah berbulan. Bawah tu yang kuat-kuat dapat generator, kemudian beras, garam semua lah kan. Jadi betul lah maksudnya komunis datang tu untuk dapatkan kan. Dia okey lah. Kita buat laporan semua okey. Arahan seterusnya follow up. Kena ikut. Ikut balik kesan musuh yang lagi tu kan. Tapak kaki tu. Jadi ikutlah. Ikut ni memang cakapnya senang ikut. Sedap. Mudah. Tapi yang menunggu tu yang barrel senjata dia orang tu kita tak tahu di mana. Kita tahu dia pakai apa kan. Jadi kita pun ikut-ikut tapi dengan penuh hati-hati lah kan. Ikutlah pun saya rasa mungkin duduk 100-200 meter lah itu. Dah pasti arah lagi dia. Jadi post operation, post experience lawan komunis. Result zero. Okay. Kan. Jadi kita pun rasa tergila juga. Headquarters pejabat kita telah menghantar satu kumpulan untuk membantu lah untuk mengesan tempat tadi kan. Masuklah masa tu Inspektor Golifo. Dia dibawa oleh kita punya mendiang apot. Saja apa.
masuk dan kita bagi talimat dia, Ustaz dah bergerak 100 meter arah sini. Okey. Jadi esok paginya ikutlah track tu kan. Selepas saya rasa 2 hari ke 3 hari gitulah. Mungkin waktu tengah hari gitu kan. Itu hujan kenyai. Wah, dengar daripada tempat kita ni. Wah, dia nak tempur. Tembak kan? Kan? Tembak. Tembak sekejap. Ni. Kita dengar. Betul. Kumpulan raport dengan kumpulan tadi dia tu. Dia dah bertembung. Bertembung. Dapat tembak 2 mati. Kan? 2 mati. Kemudian, yang lain tak dapat. Jumlah sebenarnya kita tak tahu kan. Tapi yang 2 tu mati. Kill in action di situ. Jadi, itu pun baliklah. Tapi yang bagusnya, T9 ni, dia akan buat postmortem. Dekat mayat tu? Postmortem, bukan mayat dia. Dekat lah, sepanjang punya hari tu punya hasil. Hasil tu, postmortem tu, masa tu kita tak boleh nak tipu lah. Apa yang kita buat tu, semua akan dilaporkan. Faham? Jadi question pertama, kenapa kumpulan you pasang jangkap ramah tu, atau lemah main tu, musuh tak? Okey. Kita pun fikir. Kenapa? Kita pun curious kan. Kita pun, macam mana buat macam tu? Jadi kita pun benarnya dia kata, dia orang ni ada macam satu ahli dalam kuasa menilai kita pasang di ada kumpulan masuk, dia tengok, okey pasang di sini, okey. Balik dia lapor. Dia boleh baca lah. Dia kata sebenarnya begini, you pasang claymore tu betul, tempat dia betul, tapi tidak cara taktikal. Maksudnya kita pasang dia sikit, budak ni pasang ngadak ke tak kan, patutnya dia mesti dongak sedikit supaya dia arc dia tu lebih luas, lagi meletup dia kan. Yalah, kita ni pun pegawai baru, kita tak adalah sampai check operasi pertama buat tu. Anggota tu pun dia terlatih juga, takkanlah dia pun bengong sangat tapi tak boleh pasang pemain kan. Tapi itu sebagai itulah dia teladan dia, pengajaran daripada kita. Next time kita akan pastikan. Sebab kalau kita tak jadi kejadian tu, kita tak tahu yang sebenarnya dah salah pasang kan. Tapi yang apa yang penting-penting tu ialah apa yang kita pasang tu, orang akan menilai dan akan beritahu kita balik. Kita kena secara terbuka, kena terima. Kita kena improve lah. Kita tak boleh kata kan. Jadi itulah dia, bila dah kita balik tu dah beritahu kesilapan masang tu, anggota yang pagi tu pun yang masuk sentry pagi tu pun dia dah tahu ni tanda 1 ni tengah, tanda 2 ni kanan, tanda 3 ni. Rupanya masa dia masuk sentry pagi tu, nampak bunyi dengar kedengaran tapak kaki datang dari atas. Bunyi komunis tu tengah bergerak ke situ lah. Jadi dia ni, dia pun tengok, dapat kaki. Tengok, ini entahlah komunis ni. Komunis. Kan? Ni 1 tengah, 2 kanan. Kan? Betul. Dia nampak pertama, dia tak tembak lagi. Tembak. Dia nampak orang kedua, mungkin jarak dalam 10 kaki kan. Baru dia letupkan yang claymore ni. Jadi, akhir dia macam mana? Dia claymore, tengah, meletup sekali. Dia lari kanan kot. Kanan. Tiga meletup. Kerana tadi, teknikalnya kita silap pasang. Dia tidak cover keseluruhan kawasan tu. Sebenarnya kena juga. Tapi tak sampai mendatangkan kematian. Dia kena bawah ni. Dia kena bawah kaki dia. Kena. Tapi dia dapat lagi. Orang tak takut. Benda yang sakit pun dia tak rasa dah kan. Jadi yang lari ni, dia tidak ditembak mati oleh kumpulan saya Majid apa tadi. Dia ni dapat keluar, dibantu oleh kumpulan Miniwen. Miniwen ni adalah satu kumpulan komunis yang duduk luar dan dalam. Luar jadi orang awam, dalam jadi komunis. Baik. Kan? Jadi dia bila kawan khas kita ni telah pasang perangkat siap-siap klinik. Kita dah alert dia. Faham. Itulah langkah pencegahan supaya dia tak boleh larikan diri. Dia, SB pun ambil lah semua orang. Yang tu dapat sekata mungkin dapat. Yang 2 yang cedera tu dapat. 2 yang mati sana 4 kan. Mungkin yang lain tu terlepas lah. Dia berundur lah sekiranya kan. Jadi itulah. Jadi pengalaman pertama tu lah. Mengajar kita
Lepas tu saya kata tadi, kesempurnaan perfectionist tu. Betul. Dia kena bina set. Dia mesti ada daripada awal plus sampai minus kan. Betul. Bergantung pada suasana. Tapi macam mana pun hasrat kita kesempurnaan. Betul. Baik, Datuk. Kita pun dah tahu dah pasal Datuk punya penglibatan daripada hutan ke darat, ke hutan semula. Dan selepas ni kita akan ulas mengenai salah satu operasi yang saya kira besar dekat Malaysia, iaitu Ops Sulu ataupun sekarang kita panggil Ops Daulat. Juga kita akan ulas lebih mendalam sebab Datuk antara individu yang menjadi komander di situ. Okay, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini. Allah. Move the margins up, move them up, move them up! Hey, let's go, buddy. Go! Go, go! Baik, sebentar tadi kita dah dengar pengalaman Datuk, macam mana Datuk menceburi dan operasi pertama tadi melawan mencari komunis. Ya, betul. Dan saya kira itu pengajaran paling besar lah kan sepanjang operasi. Selalunya operasi pertama yang kita akan ingat sampai mati. Okay, Datuk, kita beralih kepada segmen kedua, iaitu salah satu operasi yang Datuk sendiri sertai, iaitu Ops Sulu ataupun sekarang dikenali sebagai Ops Daulat. Mungkin Datuk boleh terangkan sebenarnya apa itu konflik Ops Daulat? Pada peringkat awalnya, pada awal bulan Februari 2013, saya telah dimaklumkan oleh Datuk Rashid Abdul Harun, iaitu Timbalan Pengarah KDNK PGK, Persatuan Gerak Khas, mana gabungan oleh UTK dan CP9 mengatakan untuk menyediakan satu kumpulan untuk dibawa, diterbangkan ke Sabah. Dan maklumat awal mengatakan bahawa berlakunya satu pencerobohan dengan bersenjata di Sabah, terutamanya di Datu. So pada 12 hari bulan, satu kumpulan, Datuk Rashid telah mengetahui satu kumpulan yang terdiri daripada hampir 50 orang pegawai dan anggota diterbangkan ke Datu untuk membuat mencari risikan dan maklumat awal apakah sebenarnya berlaku di Sabah. Jadi saya ni di Ulu Kinta, saya menyediakan anggota-anggota pegawai untuk bersiap sedia jika keperluan tu perlu untuk diterbangkan terus ke sana. Peringkat awalnya maklumat tu telah mengatakan itulah pencerobohan bersenjata oleh satu pasukan yang dikenali sebagai RSF, Royal Suluk Force. RSF ni datang daripada selatan Filipina masuk ke Sabah, iaitu utamanya di kawasan Tandu ataupun di Datu, dan klaim, maknanya dia menuntut bahawa Sabah adalah bahagian dari tanah dia. Jadi peringkat awalnya di situ yang apa yang saya telah memonitor daripada pengkalan di Ulu Kinta mengatakan bahawa berlaku negotiate perundingan yang dijalankan oleh pihak Dewan Khas bersama dengan Datuk Rashid, yang mana mereka ni telah pergi ke kampung Tanduo tu, makna pergi ke tempat
letaknya di mana RSF ni duduk. Jadi bila pergi sana tu, apa sebenarnya yang nak dia buat tu ialah kita nak berbincang dengan mereka supaya mereka ini keluar daripada tanah Sabah atau Malaysia secara aman. Walaupun kita tahu bahawa mereka datang dengan senjata api. Tapi kita masih lagi menawarkan satu kaedah ataupun solution yang sesuai supaya dia kembali. Tapi runingan pertama tu tidak berjaya. Mereka masih enggan. Dia nak berhubung dengan sahabat-sahabat dia di Kepulauan Selatan Filipina tu untuk dapat pengesahan. Walaupun kita telah menawarkan you nak balik dengan kapal besar ke, nak naik kapal terbang ke, kita menawarkan sampai ke tahap begitu. Kita ingin menamatkan percubaan itu secara aman. Tanpa pertumpahan darah. Ya, betul. Kemudian berikutnya, berlaku lagi runingan kedua. Orang yang sama juga masuk, atau Tan Sri Ahmed Badu masa itu, daripada Cawangan Khas, Datuk Rashid dan beberapa lagi pegawai daripada Cawangan Khas, masuk ke sana, membawa makanan sebagai kita memberi bantuan lah kepada mereka. Walaupun begitu kesungguhan kita tunjuk untuk menawarkan kepada mereka, tapi mereka masih enggan untuk keluar. Jadi apa yang pihak pucuk pimpinan telah buat, kita macam mana pun kita cuba mengelakkan pertumpahan darah ataupun pertempuran antara mereka. Sehingga kan kita telah terbang, menjatuhkan leaflet ataupun istilah-istilah menunjukkan supaya mereka sedar keadaannya dan balik mula. Tapi nampak gayanya mereka masih enggan. Selain itu juga, kita hendakkan orang kampung yang berada di sekeliling tu yang menerima risalah tu bahawa mereka juga tidak dibenarkan untuk membantu pasukan RSF ni, malahan keluar dari kawasan tu jika berlaku pertempuran, mereka akan keselamatan mereka akan terancam. Itu maksud kita. Saya mula diterbangkan semula pada 22 bulan daripada Subang ke Lahadatu dan bergabung dengan Datuk Rashid di sana untuk sama-sama berbincang, merancang mengikut apakah telah diputuskan oleh pucuk pimpinan kita. Pada peringkat awalnya, kita telah mencari segala maklumat, sama ada daripada marine, daripada laut, apakah jalan masuk sana, jalan keluarnya, di darat, mana-mana PGA, pasukan gerakan am yang telah biasa masuk kawasan tu, kita nak tahu apa maklumat yang boleh membantu kita dalam buat perancangan. Kita juga telah menggunakan aset udara kita, unit udara, menerbangkan helikopter, mengambil gambar setiap hari supaya kita dapat merangkum semua sekali, udara, darat dan laut. Tujuan pemetaan lah kiranya. Yes. Jadi kita tengok situ baru kita merancang. Setelah berbincang dengan pasukan, termasuk Rashid, kita anggarkan mereka yang berada dalam tu dalam 100 ke 120 orang. Tetapi bukan semuanya militan. Maksudnya ada perempuan, ada budak-budak, ada macam orang awam lah situ kan. Itu yang kita bimbangkan tu. Jadi kita dah select target kita di situ. Tak boleh. Kerana ini melibatkan orang awam. Walaupun dia datang dalam bulan tu, kita tak tahu sama ada dia orang ni mungkin ditawan. Kan? Kita tak tahu. Jadi kita dah set dalam mind kita bahawa operation kali ni kalau kita nak buat, kita mesti mencari sasaran terpilih. Bukan sembrono je gitu, siapa yang ada dalam tu semua musuh. Gitu kan? Jadi rancangan telah dibuat dan kita telah mendapat clearance ataupun pengesahan daripada pucuk pimpinan bahawa kita tiada pilihan lain selain pada kita masuk ke kawasan musuh untuk menggempur mereka dan menghapuskan mereka. Itulah sampai pada tarikh 27 tu dah clear. Kita telah mengatur, kita telah memecahkan beberapa kumpulan grup dia, sektor dia, A, B, C, D dan E dan mengikut kepala-kepala yang telah kita pilih pegawainya dan bersedia untuk dimasukkan ke kawasan itu dan memulakan kita punya taktikal atau strategi kita.
Datuk, macam mana mereka boleh masuk tanpa dikesan oleh pihak berkuasa pada masa? Baik. Adakah ada orang dalam ataupun orang kampung tu sendiri yang bantu? Saya pun mungkin kali pertama saya pergi Sabah Saya tak tahu dari dia populasi Tapi sebenarnya bahawa Sabah ini hampir saya tak pasti, mungkin 60-70% memang dia orang ni ancient daripada Suluk. Memang orang Suluk lah gitu kan, ramai 60-70% gitulah. Jadi kita tidak akan terkejut bahawa mereka ni dapat bantuan pada orang kampung yang mana satu bangsa dengan dia kan, atas dasar diancam ataupun atas dasar kesian dengan perjuangan mereka Jadi macam mana percobaan masuk, seperti yang kita tahu bahawa sempadan di laut ni memang tak ada batu, tak ada sempadan kan. Kemudian daripada jarak sempadan kita, perairan kita tu di Sabah ni lebih kurang 1,500 km kan. Terlalu luas. Walaupun kita ada Navy, tentera laut, kita ada Marine, kita ada Jabatan Laut, kita ada pasukan polis bantuan di Federal Sahabat tu, polis, dia pun bantu kita juga kan. Kenapa mereka ni lepas? Adakah habisan pertama di peringkat Navy tu di lautan dalam, lepas itu, dan kenapa Marine pun tidak dapat mengesan, dan kenapa di darat pun PGA pun tak kesan kan? Jadi sebenarnya seperti saya tahu ni, kawasan terlalu luas, kita tak mampu menjaga setiap inci perairan kita. Dengan bantuan orang kampung yang mana menyokong mereka, memudahkan mereka menyembunyikan diri ataupun disembunyikan oleh orang kampung. Tapi orang kampung juga yang memaklumkan kepada kerajaan bahawa ada pasukan bersenjata masuk ke kampung, betul? Betul. Memang itu maklumat kita jangka daripada orang kampung yang mana mereka ni setia dan tidak mahu berlakunya apa-apa ketahuan di situ, terutama daripada pasukan luar mereka nak jaga keselamatan mereka juga. Tetapi kalau diancam, mereka takut kan. Jadi sebenarnya selepas operasi tu barulah kita dapat dapati, ramai orang tahu tapi mendiamkan diri kan. Kemudian ada kebocoran rahsia, kemudian dibantu oleh orang tertentu dari segi maklumat. Walaupun dia peringkat kerahsiaan terlalu tinggi pun bocor juga. Kan? Jadi kita sebenarnya setiap pergerakan Siti9 daripada pangkalan di sini ke sana pun dia dah tahu. Berapa jumlahnya, berapa orang semua dia dah tahu. Kerana ada orang dalam. Jadi kita tak berjangka dengan itu. Kerana Siti9 ni kita bergempur. Kita tidak mencari maklumat sampai tahap tu. Tapi itu yang berlaku. Jadi sebenarnya itu mengancam nyawa pasukan kita. Tapi tidak diberitahu, kita terpaksa bersedia untuk menghadapi segala cabaran itulah. Sebab dia dah tahu kekuatan anggota kita yang dihantar ke sana. Jadi Pak Datuk, kat mana yang pasukan VAT 69 Komando ni ditugaskan di sana? Penugasan tu, peranan. Sebenarnya kita ni tugas sebagai dia pasukan penggempur utama lah. Walaupun kita ada di sana pasukan PGA, pasukan gerakan ARM, kita ada pasukan gerakan Marine, dan kita ada juga elemen daripada jenayah, D9, jenayah berat, kemudian kita ada SB, mengumpul maklumat semua ada kan. Tapi kita ni pasukan penggempur utama. Jadi Datuk, ada apa-apa ke yang pada masa tu Militian Sulu tu lakukan sehingga kita membuat balas macam mana bermulanya sebelum pertempuran tu? Macam mana bermulanya kita terus buat keputusan untuk menggempur? Itu yang saya beritahu tadi, 2 rundingan telah dibuat. Kita menawarkan untuk mereka balik secara aman, tapi mereka masih enggan. Betul. Kemudian pergerakan mereka ini sebenarnya selepas pertempuran atau lepas pada operasi baru kita dapat tahu bahawa mereka ni beberapa kali berjumpa dengan PGA, pasukan gerakan ARM. Mereka berjumpa. Dan mereka ni, pada saya dia meremehkan lah PGA ni. Kamu balik ni tanah kami. Gitu. Dia tidak masing-masing bersenjata tapi dia menghalau lah. Kamu balik ni tanah kami. Gitu je. Dia dah observasi tu baru kita dapat dengar cerita tu. Kan? Benda tu mungkin dari segi penyampaian maklumat tu tak sampai lah kan.
Jadi itu sebenarnya maklumat tu penting kerana kita boleh membina satu strategi yang betul. Jadi setelah merancang dan pucuk pimpinan tiada pilihan lain selain daripada mengeluarkan satu arahan bahawa kita tidak ada pilihan, kita menggempur mereka untuk memastikan mereka ni ditawan dan akan dihantar balik atau diambil tindakan undang-undang mengikut undang-undang yang sedia ada. Jadi 27 tu pada bulan 2 lakunya taklimat dan masing-masing dah faham masuk sektor masing-masing, dan 28 pagi itulah ataupun 1 bulan pagi itulah yang masa yang kritikal yang mana sebelum pertempuran itu berlaku. Pada 1 bulan 3 2013 jam lebih kurang pukul 3 pagi saya rasa. 3 pagi. 3 pagi 3 pagi saya di Fadah Sahabat tu dia ada macam hotel kan. Jadi saya pun rasa macam tak berdetik lah. Saya balik ke bilik gerakan saya, tak jauh lah daripada motor saya. Rupanya pasukan E ni oleh sekarang ni Jenderal Rosmadi lah. Dulu Rosmadi. Mereka ni kumpulan ini adalah satu kumpulan yang ditugaskan untuk masuk ikut daripada sungai. Sungai itu menghala ada satu surau. Mereka ni mesti menawan surau ni dan bersiap sedia untuk membalas ataupun mana-mana musuh yang lari ke arah mereka bunuh lah kan. Tetapi mereka ini telah berjumpa dengan kumpulan Zuluk. Even sebelum start lagi? Belum lagi. Kan? Jadi mereka ni berjumpa di tepi pantai, kawasan sisi pantai tu, nak menghala ke surau tu. Dah face to face lah. Saya tak pasti sama ada apa bahasa dia gunakan komunikasi dia, tapi macam kita tengok cerita lama, cerita Redneck dia, you go, I go, macam tu lah gitu kan. Jadi dah berjumpa. Jadi mereka tu memang dah bersiap sedia. Budak saya pun dah memang bersiap dia juga. Yalah, apa akan jadi kita tak tahu. Jadi dia kata, you go. Mana tu halau kita balik lah. Yang ni pun, okay, you go, I go. Itulah. Andai kata pagi tu, kalau pertempuran berlaku di pantai, saya tak dapat bayangkan berapa orang anggota saya akan tumbang. Kerana mereka telah bersedia. Betul. Jadi tindakan oleh Rosmadi sebenarnya itu pun betul. Saya telah mengarahkan dia, you pull back. Backtrack balik. Dia akan bergabung dengan satu daripada Alpha Tuan Akmal yang mana mempunyai jumlah anggota yang lebih ramai dalam kumpulan tu. Dia kata, you pull back, you join kumpulan Tuan Akmal. Berderau juga. Kalau itu dah pertempuran tu dah jadi lain jadinya. Betul. Kan? Okay, balik sana. Jam 9:30 pagi begitu, saya cek balik kedudukan masing-masing, sektor masing-masing, di mana mereka semua. Semua dah ada di kedudukan masing-masing. Ada yang antara 400 meter, ada yang 300 meter, ada yang 200 meter. Dah hampir lah begitu kan. Kita sebenarnya konsep kita nak contact dia. Kita daripada luar, kita kena kepit dia. Containment. Kan, itu, supaya dia tak boleh gerak keluar lah. Sektor Alpha, Tuan Akmal dah ready. Sektor Bravo oleh Datuk Manca sekarang ni, Tuan Manca ready. Sudah nampak kampung atap Tandur. Mungkin sungguh lah gitu kan. Betul. Sebab dia dah start ada cahaya-cahaya kan. Sama dengan sektor Charlie oleh Tuan Anwar pun sama juga. Dah dekat dah. Sektor Delta oleh Tuan Rani, Tuan Rani ni kita telah beritahu dia kena clear mungkin dalam 10 bawah rumah lah dari sektor dia tu. Pagi tu, belum pukul 10-11 tu dia kena clear dah. Dia check rumah ni satu-satu ni, clear ke tak ada orang kampung. Ada orang ke tak ada. Mungkin kalau bertempur sana, lain lah cerita dia pula kan. Tapi kata all houses clear. Dah clear dah, ready dah. Okay. Tapi Tuan Manca punya grup ni, dia kata, dah terlalu hampir, dah nampak. Jadi
instruction yang arahan semasa, stay put there. Tunggu dulu. Pasal kita nak check semua sektor betul-betul ready untuk bertindak kan. Inilah tengah 55, 10, lebih kurang lah. Berlakulah pertempuran. Macam mana berlaku tempuran? Kumpulan oleh Charlie Squadron, sektor Charlie oleh Tuan Anwar, yang mana di depan tu ialah Azmat, sekarang ni Sajen Azmat Ampung ya. Oh, tambah juga tu. Dia pun boleh cakap ni lah dulu ni. Ampung dah face to face, dia dekat dah. Mungkin jarak antara satu pokok atau dua pokok sawit kan. Masa tu dekat kebun kelapa sawit lah. Sawit. Memang ditanduk. Untuk makluman, pada sahabat ni ada 24 rancangan. Punya besar dia. Besar. Kalau pada sahabat ni dia ambil ini kawasan dia, hampir besar Melaka. Besar Melaka. Sawit saja. Kan? Jadi pagi tu dia kata, aku ceritanya apa yang telah dikumpulkan, bahawa Azman Ampung telah berjumpa dengan ni, tuan-tuan. Kata, kamu balik. Kenapa kita nak balik pula kan? Tapi RSF ni juga, Polis Suluk Depoh ni, dia tengok lalu dia jumpa PJA lain pakaian dia. Ini dia tengok, ada ballistic helmet. Kan, ada helmet. Ada body armor. Betul. Dia pun dah mula keliru kan. Jadi Azman Ampung ni mungkin dikatakan dia boleh berbicara dalam bahasa Suluk ni. Kata kami datang ni untuk ni lah. Untuk menentukan bahawa kamu ni dikeluarkan cara yang betul kan. Jadi berlaku conversation lah. Dalam masa bercakap-cakap tu, berlakulah tembakan pertama dari diorang lah. Oh, diorang tembak dulu. Kan, itulah sistem dia kan. Kalau kita melihat pada apakah kunci melepaskan tembakan. Orang tu kan tembak lagi dulu. Itulah. Kalau saya pun masa bagi taklimat, atau sekarang ni diorang ni orang Islam. Betul? Jadi apa status kita ni? Kan? Kita tembak dulu ke dia orang tembak dulu? Oh, ada. Kan budak nak dapatkan satu definite decision ni, kan? Okey. Sekarang ni kita bagi gambaran gini je. Sekarang dia dah masuk ke negara kita, roboh secara harap. Dah lah bawa senjata api. Kita offer lagi, tawarkan untuk pengalaman, tapi tak mau keluar. Masih claim tabah belong to them, kan? Jadi adakah dia tidak mencabar kedaulatan kita? Yes. Adakah kita menunggu mereka menembak kita dan mati orang kita baru kita bertindak? Bukanlah. Jadi letakkan situasi di situ supaya mereka melihat di mana keperluan untuk melepaskan tembakan. Sesuai dengan suasana semasa itu. Adakah dia mengancam kita dengan senjata dia menyebabkan kita hilang nyawa dan tidak parah? Yes. Kan? Jadi kita bagi gambar itu supaya dia dapat lihat, aku kena buat dia begini, aku mesti tembak dulu daripada dia tembak aku. Begitulah kan. Jadi kita dah bagi betul begitu, walaupun dia kata of course dia kata Islam, tapi kita telah menawarkan sebaik mungkin supaya mereka balik ramah, tapi dia tidak mengamalkan Islam itu sendiri. Begitulah begitu kan. Okay. Jadi bila bertembak pertama kali tu, pertempuran ni of course kita tak boleh bayangkan macam mana peluru dia. Seperti yang saya beritahu awal pertempuran dalam kelapa sawit ni terlalu sukar. Sukar bagi kita, mungkin senang bagi dia kerana dia dah sentiasa masuk di kawasan sawit. Kita ni untuk 69 ni, of course kita kata dia orang ni terlatih dari jungle warfare ataupun counter insurgency, CIW, counter insurgency warfare ni kita terlatih. Kita ni latih oleh satu pasukan elit, oleh Special Air Service, SAS, British, Komando British. Latih dari sejak perang emergency dulu, sampai sekarang kita latih tu. Tapi kita telah buat pertempuran di kelapa sawit. Macam mana kita nak adopt atau adapt kedudukan kita taktikal kita dalam keadaan benda ni. Tapi patutlah kita lihat bahawa lari sikit, kenapa uniknya 69 ni dia mesti buat satu keputusan
Dan dia mesti create. Dia creativity must be there. Dalam saat tu, you mesti fikir macam mana you nak adapt dia. Itu yang kita selalu asah supaya mereka boleh merepek masalah dan boleh mengatasi masalah tersebut dengan melihat keseluruhan dan melihat tindakan yang boleh datangkan kejayaan pada mereka. Ya. Tempoh lebih saya rasa peringkat pertama tu setengah jam lah. Ya. Kita di luar ni boleh dengar je lah. Tonton kan. Lepas tu setengah jam masih lagi ada pertempuran sana bunyi meletup-letup. Ada maklumat luar datang. Datuk, kita kena tembak. Kan? 2 TIA, still in action. Mana mati terus lah. 3 je parah. Okay. So, dia begitu lama lah. Kepala dia begitu lama. Okay. Wah, Zul, Zulkifli. Dan nak Wah Satarudin kan. So, kita beritahu, okay, masing-masing hold the fort there. Masih kekal di situ dan tempuh lah kan. Itu kan kita dapat mengawal keadaan dan menawar mereka. Dia kurang hampir 1 jam tu dah mula reda. So, apa kita nak bagi arahan pada orang ni? Betul. Saya tertanya kan? Apa nak bagi arahan ni? Datuk pada tu. Datuk masa tu komando. Masa pertempuran pertama tu, kita out of hand. Kita tak boleh masuk dah. Pasal orang dalam keadaan terdesak gitu, apa benda pun kita bagi, dia tak akan masuk. Betul. Dia akan dengar orang dekat-dekat dia je. Betul. Kan? Mengikut cerita oleh Datuk Manca daripada sektor B, sektor B ya, pertempuran berlaku oleh sektor C dulu. Almak Ampung oleh Ketua Elah Tuan Anwar. Mereka bertempur dah hampir dekat. Tetapi kedudukan tanah semesta itu tidak menyebelahi kita. Kita dah pergi tengok tempat tu. Masa tu dia, kedudukan musuh di atas. Itu kelebihan untuk dia lah. Orang kita di bawah. Kalau of course lah, kita ada tebing-tebing teres-teres apa dia sawit kan. Okay, dia tengok atas. Dan dia dah mengetahui kita dah hadir. Dia tentulah dah ambil kedudukan yang lebih strategik. Kan? Jadi bertempur, ada Mampung dah kena tembak daripada sisi, kena masuk ke bahagian tepi dia. Dia pun dah tidak parah situ. Tarmizi di tempat yang sama juga, sama dengan Mampung ni. Dia kena tembak daripada atas, dia kena bahagian betisnya, bawah. Of course, nanti tu dah arwah Zul dengan arwah Sabruddin dah habis dah kan. Dan koyum daripada data diketuai oleh Datuk Rani sekarang ni, Datuk Rani. Dia pun ditembak juga di pahu kiri saya kata. Dia tembak pahu kiri. Jadi semua tempat bertempur. Sektor Alpha telah diarahkan jika berlaku pertempurannya, dia mestilah mara dan melemahkan kedudukan musuh dengan melancarkan tembakan ke arah musuh. Mereka pun tak boleh bertindak. Kerana dia diserang. Terus jam masa tu lah. Cram dan jam kan. Bila bertempur sektor C, sektor Bravo, Tuan Manca ni melihat musuh ni mula bergerak untuk mengepung sektor C. Sambil tu, kita pun dapat maklumat daripada kita sniper, penembak tempat kita daripada jarak jauh macam 6 atau 1 meter. Dia pun maklumat, okey ada maklumat katakan dia telah nak mengepung sektor C. Sektor C dia terpaksa melalui sektor B. Datuk Manca. Budak-budak B pun dah nampak dah. Kumpulan penjahat panah ni kan. Semua dah kata tangan lah. Begitulah kan. Kita nak bagi dunia spesiasi tu. Tapi Datuk Manca kata, yuk tunggu dulu. Bagi masuk ke kawasan dead ground kita, kawasan bunuh kita, baru kita strike. Jadi itulah jadinya bila dia sibuk bertempur dengan sektor C, dia tak jangka kita dah ramai lagi di sana. Dia masuk ke sektor B, whack dah. Tembak dia orang situ. 12 ke 13 orang lah kan. 12 ke 13 orang termasuk orang perempuan. Perempuan tu pakai pun celoreng juga lah. Ya. Dia bertempur situ. Dan selepas 1 jam, apakah tindakan kita untuk the next move kita kan. Jadi kita pasti keluarkan anggota yang cedera parah. Betul.
Dia dah mati dia okey lah. Betul. Kan? Kita terpaksa menggunakan chopper ataupun helikopter untuk pick up. Untuk mempercepatkan proses untuk mengeluarkan mereka untuk hantar ke hospital. Itulah tindakan yang utama kita buat. Kita hantar kita chopper, kita cari tempat landing di sana, keluarkan tiga-tiga dapat dikeluarkan dengan selamat, apa gangguan daripada pihak musuh, termasuk dengan 2 jenazah ni lah. Ya, keluarkan di sana. Dan kedudukan yang lain semua masih kekal situ sehingga dikeluarkan secara berperingkat untuk reorganize balik kita punya tactical kan. Itulah terjadi pada 1 bulan tu. Itu yang selepas 1 jam atau 1 jam setengah tu dah clear. Kita masih standstill tu, kita bergerak situ tinggallah bawa ke malam. Dah tak ada pergerakan. Kita pun tak nampak dah kena arah musuh pasal kita nak dapat maklumat daripada PGA, daripada SB ke mana arah sebenarnya musuh ni lari. Kita atas tanah kita nak nampak kan. Kecuali di atas ke atau maklumat orang kampung mana dia pergi. Itulah 1 bulan tu jadi situ. Habislah pesta 1 bulan tu situ. Betul, hari pertama. 2 hari bulan. Pada petang 2 hari bulan, saya tengah minum kopi dengan Datuk Rashid dengan Tan Sri Amir Bado kan. Di pada sahabat juga. Jam lebih kurang 4. Itulah lebih 5. Sabah kan cepat awal kan. Pukul 4.30 Tan Sri Amir Bado menerima telefon mengatakan berlaku serangan ke atas pasukannya di Kampung Air Seminul. Serangan tak belakiranya? Serangan tak belakiranya? Yes. Tapi bukan di Tandur. Tandur ni kita dah clear kan? Apa semua dah hampir selesai dah kan. Tapi ada satu insiden di Sempurna ni pula ni. Macam mana pergi situ kan? Kita berpikir okay. Jadi tim telefon mengatakan pasukan diserang oleh pasukan musuh di Kampung Air Seminul. Dan anggota dia ada yang tertawan lah, ada yang kena parah lah, yang meninggal lah apa semua kan. Jadi perbincangan secara pendeknya saya telah bersetuju dengan bincang Datuk Rashid dengan Tan Sri Mado takkan kita masuk juga. Lepas tu dah lewat. Tapi kita berkeras, kita beritahu dengan masa tu Datuk, tak boleh. Satu tempat kita tak pernah masuk. Kita tak tahu dia kedudukan dia. Dan kita takut nanti bertambah yang terkorban atau cedera. Sebab takut itu adalah satu trap untuk kita masuk. Itu semua jangkaan kita kan. Jadi apa nak buat kan. Saya bincang dengan Datuk Rashid dengan Datuk Wado. Datuk bagi arahan, dia stay put there. Walaupun dia dah berpecah, cuma saya katakan, Datuk, adakah mereka ini ditawan sampai ketebusan di semua? Tebusan okey dia tangkap kan. Betul. Orang kita tangkap apa semua. Kemudian dia akan claim demand kan. Dia check semua, tidak. Dia orang ni diserang, hendap, menyebabkan kumpulan tu berpecah. Kumpulan kecil 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tapi ada yang cedera, ada yang mati. Adalah tabur kan. Arahan semasa, dia nasihatkan pada Tan Sri Amir Bado, stay put hingga kita buat satu strategi untuk rescue dia keluar balik. Daripada petang tu, sampai besok pagi lah prosesnya. Siapa nak masuk? Komando juga kan, kita manusia juga. Tapi yalah, be smart kan. Kita telah rancangkan, kita akan masuk esok untuk keluarkan sesiapa juga yang ada dalam tu. Selamat lah, keluarkan. Kita rancang 3 hari bulan. Saya pun turun sekali di Kampung Seminul. Ya, turun sekali dan masuk sekali dengan pasukan rescue ni. So proses dia, of course kita terpaksa clear rumah ke rumah. Titik-titik jumpa rumah, clear kan. Kemudian ada dapat kontak dengan telefon, okey. Belah kiri tu ada kumpulan kita yang terdapat, okey. Keluarkan yang terparah. Semua ferry keluar cepat kan. Ni semua akan bahaya. Yang meninggal of course lah, yang ada bawah-bawah ni. Jadi kita keluarkan 18 orang yang hidup. Keluarkan semua lah. Yang bawah ni of course lah 8 orang yang terkorban ya. Korban jenazah dia buat keluar. Saya lihat macam pertempuran macam gangster lah. Tergolek sana, jatuh dalam perahu sana, dalam laut pun ada kan. Betul-betul tabur lah. Tapi yang penting sekarang kita nak keluarkan yang tidak pada anggota dulu. Kita. Jadi keluarkan 18 orang clear.
Jenazah semua 8 telah dikolek. 4. Dan saya kira ada 5 orang lah. Yang mana pihak kumpulan peringkat awal telah menangkap mereka ni. Mungkin dia suspek ni sebagai kumpulan yang menyokong dia lah. Telah digari semua. Jadi saya tengok, ini siapa pula yang tangkap? Dia kata, ini kumpulan awal yang tangkap. Mereka dah gari Bu Jadi ni. Kan tak boleh gerak. Kau ni hati sikit, takut nanti dia terlepas. Okey lah, selamat semua buat keluar. Yang 4 orang, 5 orang tu, kan dia katakan mungkin terlibat dalam Daulat Tuan Suluk ni. Yang tidak parah, dalam hospital, yang meninggal pun dah buat keluar. 3 bulannya insiden. 1 bulan bertempur di Tandur. 1 di Semporna. Bertempur di Timur 2 bulan, bawa 3 bulan kan. Day 1, day 2, day 3. Okay. Lepas itu, Pucuk Pinang telah mengambil keputusan untuk gerakan besar-besaran. Gabungan ATM, PDRM. Dan dijangka akan membuat air strike. Air strike dan land strike. Maknanya, mortar, meriam, dari atas pun jet kita akan serang tempat tu. Kita nak pastikan bahawa tiada orang awam di kawasan tu. Mana kita cari orang awam. Kan? Kita takut juga. Tapi air strike ni mana dia dah announce, dia dah maklumkan ketua kampung, semua kampung kena keluar ke kawasan tu. 5 bulan buat air strike. Peranglah dengan bom dia, dengan mortar apa semua. Yang pergi tengok cuma ada orang. Tapi setakat yang saya tahu tak ada. Recovery tak ada. Zero enemy yang kita jumpa kan. 5 bulan. 6 hari bulan proses pembersihan. Kita kena comb di area. Kan kena bersihkan kan. Jadi gabungan daripada PDRM, C9, GGK, Grup Gerak Khas Komando Tentera dengan PGA dengan tentera biasa semua telah diselaraskan mengikut sektor masing-masing untuk membuat clearance di kawasan Tanjung Batu. Tandur yang Tanjung Batu lebih kurang 5 km. Masa pertempuran di Tandur, kita pun tak menyangkakan mereka bergerak ke Tanjung Batu. Tapi sebenarnya itulah yang mana orang kampung banyak yang menyokong dia kan. Kalau saya tahu awal, saya tunggu kat Tanjung Batu je. Itulah. Kita tak tahu kan? Tak tahu. Jadi 6 bulan tu, pagi tu saya sempat masuk dulu di Tanjung Batu ni, jumpa dengan Tuan Bingkok. Tuan Bingkok ni orang Sarawak. Oleh kerana ada special instruction untuk dia. Dia masuk satu kereta, 3 orang, 4 orang itulah masuk. Pagi Tuan Bingkok ni jumpa, dia brief dia apa semua, apa dia patut buat, dia keluar balik. Pasal pukul 1 nanti atau pukul 2 kita akan buat besar-besaran. Besar-besaran. Pukul 1 atau pukul 2 ni saya rasa lepas zuhur, 12 lebih 1 lah. Jadi pembesaran ni dimulakan dengan kenderaan kalis peluru dan bersenjata oleh tentera. Dia akan gunakan kenderaan masuk, dia akan spray. Spray ni mana? Tembak lah. Tembak semua. Dan yang footman, yang kaki ni akan clearkan, bersih. Clear. Dalam proses tersebut, pasukan PGA kebanyakan daripada Sarawak, yang mana kita menempatkan dia kawasan ambush, telah menembak 18 orang penggat. Hebat betul PGA ni. Cemerlang sungguh. Mula-mula dia dipandang rendah, lepas dia yang menembak. Kan, dari PGA ni masukkan malam tu kita masuk kalau 2-3 pagi dia pun terpaksa cari tempat lah kan. Tapi sebelum kita push daripada one side, dia lari ke sebelah sana, PGA tunggu. Tembak 18. Back 69, bahagian lain tembak lagi 7. 6 atau 7 orang je kan. Jadi kita bersihkan terus Tanjung Batu ni. Dia dah habis semua. Ada lagi, tapi kita tak tahu kan. Masa Tanjung Batu ni, drone yang digunakan oleh ATM ni, masa kita buat pertemuan tu, dia ambil gambar, rusuk ni, Komando Suluk ni, dia nampak drone tu.
Dia pandang atas tu. Tengok ada tu kan dia tengoklah daripada kamera kan. Dia bakar kayu ke dia asap nak tutup lah konon gitu kan. I mean dia sedar bahawa dia orang ni telah dalam keadaan diperhatikan, tersepit kan. tersepit. Diperhatikan dan kita memburu dia. Jadi habiskan 6 bulan tu punya batu clear, kita tembak 18 dan 7 orang 8 orang tu dia hampir clear lah maknanya. Kan proses itu berjalan lancar lah. Dah lancar lah maknanya hampir lumpuh lah dia orang kan. Yang mana yang tak dapat tu mungkin dah bertukar jadi pakai preman, jadi orang kampung. Dia takut terbunuh lah kiranya. Dia takut dengan itu hanya pasukan pihak kita. SB saja akan menentukan orang khas. Dia orang boleh identify dan dia akan pick up lah kan. So, habis lah mudah. Datuk, habis civil darurat kan, masa saya nak tengah konflik tu, Datuk saya pasti tak boleh terbawa-bawa emosi. Tapi habis dia konflik tu, betul. Bila fikir balik ada anak buah yang terkorban, masa tu macam mana reaction? Macam mana apa perasaan? Sebenarnya mana-mana juga anggota pegawai yang melalui pengalaman mereka. Kasi kita peringkat awal tadi bahawa bila kita dulu bertempur dengan pihak komunis kan. Daripada tahun 79 atau awal daripada itu lagi sampai ke dia petakan senjata api 98 ya. 98. Meletakkan. Betul 98. Betul 98. Dulu jungle warfare ni ataupun counter insurgency warfare, peperangan di hutan ni, kita dengan awal dulu, mungkin orang yang terdahulu pada saya pun semua merasai ataupun berpengalaman tentang berlakunya pertempuran dan melibatkan kematian. Betul. Bila operasi dengan heli datang, siapa tu? Ada jenazah. Siapa meninggal tu gini-gini kan. Kita dah lalui benda tu semua. Betul. Ya? Tetapi generasi baru yang mana tidak pernah merasa peperangan di hutan ni, dia akan rasa satu musibah besar. Yang mana satu kejutan. Ya? Kalau orang kita meninggal 2 orang, tidak parah. Itulah emosinya kan. Yang kita di bilik kedakan ni, kita pun sebagai ketua, kita pun tak boleh mengikut emosi itu. Ya? Bila ada maklumat sampai, tu 2 orang kita election. Apa dia? Takkan all the particulars dah be ready. Nanti IGP tanya kita nak tahu. Kita kena conscious lah kan, kena sedar ya. Lagi tiga cara parah. Plan untuk evacuation. Dalam masa itu juga saya pun menerima telefon daripada isteri saya. Betul ke dia orang ni bertempur dan ada mati? Mana ada? Of course lah saya mendidakkan. Deny tu. Tak ada. Belum dia. Padahal benda tu dah tahu dah. Dah tersebar dah. Orang dah tahu dah. Hospital dermaga dah beritahu ada mayat, ada. Jadi kita ni cuba nak deny tu supaya kita tidak terbawa dengan emosi kita. Kan? Apa yang perlu di sana ialah kawal kaum ibu kita sana yang melibatkan peperangan ni atau pertempuran ni. Kerana dia orang tu akan pengsan, akan trauma. Itu peranan isteri saya pula dengan geng-geng perkap yang ada di Pengkalan. Untuk tenangkan diri. Tenang sana kan. Jangan terbawa kan. Saya juga dihujani oleh telefon oleh ni, act ni yang sara-sara ni. Saya orang ready kan datang bantu. Ya betul. Jadi cara Datuk untuk pastikan Datuk kekal profesional dalam bidang tu adalah menerima dan teruskan. Betul. Tapi apa yang paling Datuk kesali lah apabila 2 anggota tu terkorban bersama-sama dengan polis lain? Mungkin terbayang pesanan akhir. Betul. Saya kalimat akhir malam tu saya pun sempat dengan, tapi saya Sabaruddin saya tak sempat memang dia, tapi Zul saya sempat. Saya cakap dengan dia, okay Zul, you ready? Ready tu. Ready. Apa cepat dia dapat. Saya cakap begitulah. Tapi cepat dia dapat. Jadi
Mana kita mesti sentiasa berhati-hati. Mana kalau kita cepat, kita cakap, kita akan dapat dia dulu. Kalau kita leka, dia dapat kita. Begitulah maksudnya saya cakap tu. Okay Zul, cepat dia dapat lah. Okay tu, itulah. Tapi besokan hari tu kita terima dia betul kan. Macam saya beritahu tadi, saya dah melihat pengalaman yang mana dulu Odi datang, melibatkan kematian, jenazah datang, apa semua kita pun ada yang sempat mengantar ke kampung. Kita dah merasai itu semua. Dan kita tidak rasa terkejut sangat lah kan. Tapi kawan kita terkejut lah. Dia terkejut sangat. Of course kita pasal kawal diri kita kan. Kerana kita operasi kita nak buat. Kemudian dalam masa sama semua elemen luar yang mana mengganggu kita ni pun takut kita menjejaskan operasi kita nanti dengan pemerintahan kita kan. Jadi perlu bersabar dan banyak memikirkan bahawa yang dah pergi tu tak pergi tapi yang ada ni yang nak dijaga ni kita kena jaga. Jadi yang tu kita kena tanamkan kerana saya faham bahawa kebanyakan mereka yang ada tu adalah kumpulan generasi baru. Tapi saya bersyukur kerana generasi lama saya masih ada dalam tu. Jadi dioranglah bagi sokongan. Itulah saya rasa alamat baiklah grup ni ada lagi. Dia orang ni lah yang mengawal, dia orang yang memberi semangat supaya teruskan. Sebab masa pertempuran di Lahad Datu ni, Datuk sendiri adalah salah seorang yang penting, iaitu komander pada ketika itu. Jadi semua keputusan Datuk buat adalah untuk keseluruhan pasukan. Jadi terima kasih Datuk untuk insight berkenaan dengan Lahad Datu ni. Sebab sebelum ni kita tengok macam dekat apa yang kita post kan. Macam singkat je, ringkas kan. Tapi yang ni adalah real kejadian yang berlaku pada ketika itu. Jadi kita akan berehat sebentar. Dan kita akan kembali selepas ni untuk satu lagi segmen akhir, iaitu segmen berkenaan Yayasan Pertubuhan untuk Komando yang sudah bersara dan sebagainya. Okey, jumpa lagi. Baik, untuk segmen terakhir Datuk, kita tadi pun dah cakap pasal operasi Lahad Datu di Lahad Datu. Jadi untuk segmen ketiga ni Datuk, kita nak cakap lah macam mana Datuk daripada medan tempur dan kini berkhidmat untuk memberi balik kepada orang. Padahal Datuk baru saja bersara pada 2018 tak silap saya. Betul. Jadi Datuk mungkin boleh terangkan sikit tentang penubuhan Yayasan Prihatin Bekas 69 Komando. Apa yang buatkan Datuk nak terlibat dalam penubuhan ni? Sebenarnya the brain child atau idea ni datang pada Datuk Seri kan? Dia memberi idea tersebut bahawa melihat bahawa ada keperluan kita menubuhkan satu yayasan di mana kita dapat membantu kesihatan veteran yang sedia ada Kerana dengan yayasan ini banyak dia kebaikan dia kerana dia juga kemungkinan besar akan diberi grant oleh kerajaan untuk memulakan bantuan kebajikan pada anggota-anggota sama ada masih berkhidmat ataupun telah bersara Dan kita melihat dia sebagai value added, tambah nilai Dan dia tidak akan wujud satu status mengatakan bahawa yayasan ni nak mengambil alih pada veteran. Tak ada. Itu bukan satu isu Kalau kita melihat bahawa satu tambah nilai ini untuk kebaikan bersama. Apa yang dah ada kita teruskan.
Dan yang baru ni akan membantu untuk menambah dananya, membolehkan kita memberi kebaikan kepada anggota berkhidmat ataupun telah bersara. Jadi hasil idea Datuk Seri itu telah memulakan dan dibantu oleh penaung, dan kita melihat bahawa ada keperluan dan saya bersetuju untuk membuat permohonan untuk dapat kelulusan daripada Badan Awal Jabatan Perdana Menteri. Alhamdulillah, kerana semasa itu Badan Awal Undang-Undang ni juga telah diketuai oleh bekas polis. Jadi kita telah buat permohonan dan kita telah permohonan kita telah diproses dengan agak cepat dan kita telah diluluskan dan diberi kebenaran bergerak sebagai satu yayasan sewa atau pemegang amanah pada 2 hari bulan 8 2022. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, semuanya berpunca ataupun dia matlamat ialah untuk kebajikan, ya, mak dia yang berkhidmat ataupun telah bersara. Yang sudah sedia ada Persatuan Veteran sebelum ini kita mendapat grant, mungkin saya tak pasti berapa jumlah dia, tapi membolehkan ia bergerak dan telah menyumbang ke arah kebijakan anggota ni dalam pelbagai cara. Dari segi peralatan kepada katil, peralatan gunaan harian, lawatan untuk memberi bantuan sama ada sakit atau meninggal dunia, diteruskan. Jadi sebagai tambah itu, kita melihat bahawa yayasan ini perlu untuk mencari dana untuk membantu persatuan ini untuk bergerak lebih cergas. Ya. Saya pun ada nasihat diberikan oleh pegawai yang sebelum saya ni, katakan bahawa kita tak mau lihat bahawa satu perlombaan antara yayasan dan persatuan. Saya anggap itu kalau kita melihat berhasil negatifnya mungkin orang melihat begitu, tapi dia sebagai nasihat awalnya betul. Saya kata saya akan buat penerangan kepada Persatuan Veteran bahawa wujudnya ini adalah at par, sama rata, ya, untuk kita saling melengkapi antara dua ni, membolehkan kita memajukan persatuan dan yayasan itu dalam menjaga kebijakan anggota dan pegawai kita pada masa akan datang. Datuk, seberapa kerap Datuk terima ada orang minta bantuan, which is daripada bekas komando sendiri yang minta bantuan? Seberapa kerap? Sebenarnya kalau kita melihat penuh yayasan ni, of course dia tentunya ia adalah tujuan utama ialah mengumpul dana. Betul. Kan? Dia tidak menjalankan aktiviti kebijakan ni terus kepada sasaran. Yang bekerja ini adalah Persatuan Veteran. Dia wujudnya dia punya ahli kuasa dia, kebajikan dia, dia punya setiausaha dia dengan dia punya bendahari semua lengkap, kan? Yayasan ni tak perlu ramai. Dia diketuai oleh 5-6 orang saja, yang mana tujuan asalnya mencari dana kewangan untuk membolehkan disalurkan Persatuan Veteran untuk dibelanjakan untuk kebajikan pada anggota atau pegawai. Ya. Jadi sambil itu, oleh kerana kita ada masa-masa tertentu, kita juga membuatkan lawatan oleh yayasan. Katalah kita yayasan ni banyak base di KL, mana-mana juga pegawai anggota kita yang bersara yang sakit apa tu, yayasan juga membuatkan satu split event. Kan? Mungkin persatuan tak sampai ke situ, kita bantu dia untuk sampai untuk hal tersebut. Lepas tu saya sebutkan tadi pada awal bahawa saling melengkapi untuk membantu kebajikan pegawai dan anggota 69. Sepanjang penubuhan ni kan, dan Datuk sendiri menjadi pengerusi kan, apa cabaran paling besar yayasan yang ditubuhkan? Yang boleh kan? Secara jelasnya, kita memerlukan dana untuk membolehkan yayasan dan seterusnya persatuan bergerak. Kita telah membuat beberapa permohonan sama ada peringkat Perdana Menteri kita, Malam Perdana Menteri, Dalam Negeri untuk buat perjumpaan, dan kita telah berjumpa dengan Yang Hormati Tan Sri Kepala Negara sendiri menerangkan kenapa yayasan ini wujud, kenapa perlu didaftarkan dalam Persatuan Jabatan Pesara PDRM untuk membolehkan kita membantu.
Dan Tan Sri KPN juga menyatakan adakah kiranya yayasan yang mendapat dana ni yang mana diusahakan oleh yayasan boleh dikongsi bersama dengan yang lain. Kita kata boleh. Tak ada masalah di situ. Apa salah kita berkongsi? Kan? Pasal itu untuk biarkan semua orang. Tak kira sama ada dia daripada 69 atau daripada anggota yang lain dan lain. Jadi nampak jelas itu bahawa sesiapa juga yang dapat sumbangan ke arah ni untuk kebijakan PDRM itu sendiri. Kita tak ada masalah itu. Tinggal lagi mengikut Yang Mati Tan Sri KPN bahawa kita ni terlalu banyak persatuan. Jadi adalah menjadi tanggungjawab PDRM sendiri untuk buat untuk memeriksa sendiri berapakah persatuan yang patut wujud. Kerana kita tidak menggunakan persatuan timbul ikut sesuka hati yang mana kita tak terpaksa agihkan kalau RM1. Kalau ada satu persatuan besar dan dua persatuan kecil boleh bagi sikit kan. Tapi kalau ada 100 lebih persatuan dapat RM1 nak bagi macam mana? Betul. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Tan Sri Ketua Negara dan kita tidak merasa masalah untuk terus membantu PDRM untuk menyampaikan apa juga bantuan atau kebijakan kepada anggota. Jadi Datuk, macam mana Datuk Datuk yang menggerakkan yayasan ni merancang untuk berkembang pada masa akan datang? Adakah ada pelapis-pelapis sekarang yang berada dekat dalam pengurusian sendiri? Rancangan tu dia, of course kalau kita sekarang ni dengan keadaan ekonomi sedia ada, kita pun tidak boleh mengharap sepenuhnya kepada bantuan kerajaan ya. Dan apa dicanangkan oleh Datuk Seri Halim, yayasan juga dibenarkan untuk mendapat potongan cukai yang mana menggunakan yayasan sebagai media dia. Medium dia untuk mendapatkan potongan cukai kan. Sebahagian cukai itu dibayar kepada kerajaan, ada seportion kecil dia masukkan kepada yayasan kita. Jadi win-win. Betul. Kan? Selain itu juga Datuk Seri Halim juga telah menggerakkan beberapa projek untuk mendapatkan dana yang mana projek itu digabung dengan persatuan atau yayasan ini dan kita menyokong projek tersebut membolehkan mereka mendapat keuntungan dan sebagai kecil disalurkan kepada yayasan. Jadi sama ada persatuan atau yayasan kita memerlukan money flow tu kena sentiasa ada ya. Kerana yang ingin menerima bantuan ni dia sentiasa sakit, sentiasa perlukan peralatan, bantuan. Jadi kalau tak ada money flow tu, jadi kita akan terencat di situ ya. Dia terputus lah kiranya. Terputus. Jadi itulah beberapa kaedah lain yang dipikirkan untuk membolehkan yayasan untuk mendapatkan dana dan membolehkan kita menyalurkan terus kepada persatuan untuk dibelanjakan untuk kebajikan anggota atau pegawai. Datuk sendiri boleh terangkan macam mana pihak-pihak yang berminat untuk memberi dana ni untuk disalurkan kepada bekas-bekas komando ni? Kita terbuka kepada sesiapa juga sama ada individu ataupun syarikat ataupun sesiapa juga untuk memberikan dana atau sumbangan ini. Dan kita dengan adanya media ni kita boleh mewar-warkan kepada orang awam yang mana ada lebihan untuk dikongsi bersama dengan persatuan atau yayasan ni untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik ataupun mereka yang telah berbakti pada negara kita kan. Jadi kita mengharapkan bahawa selain pada kita punya ada website kita, kemudian dibantu oleh kumpulan-kumpulan media ni untuk diberi tahu pada publik, kepada orang awam wujudnya yayasan ni dan apakah tujuan dan misi dan visinya. Tidak lain tidak bukan ialah untuk membantu menjaga kebajikan mereka yang telah menabur bakti untuk negara kita dan mereka sekarang ni memerlukan sedikit perhatian daripada publik secara keseluruhan. Betul. Antara ramai-ramai bekas komando pesara yang minta bantuan secara direct kepada pertubuhan ni, yayasan ni, ada tak satu kisah yang Datuk rasa perlu diketengahkan sebab mungkin
pada semasa dia berkhidmat, dia sebenarnya kalau kita melihat kita nak cari satu insiden yang sesuai kan, insiden dia banyak lah kan. Kalau kita melihat pada peringkat awal dulu, peringkat awal 70-an, 80-an dan hampir 90-an tu, semua cerita berkisah tentang kisah kita bertempur di kawasan pendalaman ya. Kerana kalau kita lihat sumbangan mereka ni terlalu besar untuk dinilai ya. Kalau dulu saya dipahamkan belum saya masuk dulu, dia orang ni masuk hutan 3 bulan, 4 bulan kan. Baru balik dengan pakaian pun dah lusuh, dah hancur. Tapi kenapa dia orang buat benda kerja-kerja ni semua kan? Tanpa bayaran setimpal dengan apa yang telah diberi kan. Kemudian kalau kita ikut sejarah dan file ataupun kes yang telah yang berlaku ni, banyak kisah yang boleh digambarkan apakah mereka ni layak untuk dia menerima ganjaran ataupun sumbangan daripada publik. Untuk Abdaulat ni, untuk makluman, 3 orang Seri Pahlawan. Betul? Seorang saja Seri Pahlawan. Ya? Saya masa tu Menteri Khalid Abu Bakar, Ketua Belia Negara, nyatakan permohonan kita telah kita angkat semua yang terlibat, yang mana betul-betul main peranan aktif dalam pertempuran di Abdaulat ni, kita akan bagi sumbangan. Sama ada pangkat biadan, kemudian sumbangan pada kejayaan tersebut ataupun pingat keberanian. Ya. Yang meninggal dah tentulah PGB ya. Ingat Gagah Berani, mulai Gagah Berani, mereka ini mendapat 1,500 sebulan sepanjang hayat. Tetapi mereka yang meninggal semasa insiden, dia akan bagi lamsam. Saya tak pasti, mungkin 40,000, 50,000 daripada kerajaan. Ya. Kalau dia dapat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, SPGB, dapat 3,000 sebulan sepanjang hayat. Itu sumbangan dari kerajaan untuk beri sumbangan ataupun appreciation ya pada mereka yang ni. Jadi Abdaulat ni, apa yang menariknya, kita panggil sebagai perintis ataupun okeylah perintis, kita katakan perintis kepada VAT 69 ni Allahyarham Zabri. Dia lah satu-satu yang diberi Seri Pahlawan masa selepas Abdaulat. Padahal dia bukannya terlibat secara khusus, dia dah meninggal pun. Kan? Tapi oleh kerana insiden ni juga membolehkan dia diangkat dan diberikan Seri Pahlawan. Ingat paling tinggi, benda yang paling tinggi di negara kita, di samping yang lain-lain yang terlibat secara aktif masa Abdaulat. Ya. Abdaulat ni saya rasa 4 orang atau 5 orang dapat PGB ya. Dan lagi beberapa ramai lagi yang dapat ingat apa ya. Dia layak mendapat 1,000 sebulan sepanjang hayat. Itulah tanda apresiasi daripada kerajaan dan PDRM sendiri, yang mana insiden itu telah membuka mata dan diangkat kepada kerajaan bahawa mereka ini mesti diberi peragaan, dapat dilihat oleh publik. Buat dia keberanian, di samping dapat nilai wang yang dibayar sebulan. Itu juga kerajaan negeri, sesiapa juga yang cedera dan meninggal semasa kejadian di Abdaulat, kalau tak silap saya, untuk cedera parah saja 50,000 cedera di Sabah Abdaulat tu. Ya? Walaupun tercalit sedikit saja, tapi dia mendapat rawatan di hospital tentera yang tubuhkan masa itu, ada dia punya rekod dia layak untuk dapat 50,000. Dan kerajaan lagi bagi, saya rasa mungkin 100,000 untuk yang telah meninggal. Jadi situlah nampaknya satu titik tolak yang membuka mata mereka ni perlu diberi peragaan dan sedikit wang untuk membolehkan mereka meneruskan ke depannya. Jadi kita harap bahawa ini ia tidak akan terhenti di sini saja, dan bukan kita nak minta sesuatu musibah kepada negara kita untuk membolehkan orang sampai meninggal dunia baru kita nak bagi penghargaan. Di samping itu juga, dia membuka mata pada pucuk pimpinan kita. Kekurangan kita ni perlu
Atasi. Diatasi dan ditambah baik ya. Kalau kurang peluru ke, kurang latihan ke, kurang pakaian ke, semua mesti diberi secepat mungkin. Membolehkan mereka ni bertindak lebih baik dan mendatangkan hasil yang lebih tinggi kan. Datuk, masa di Observe Lab yang kita bawa sikit lah. Adakah aset kita masa tu cukup? Cerahan tenaga termasuk aset tu. Saya akan buat perbandingan mudah aja. Letak seorang anggota ATM, letak seorang anggota VEX 39, letak seorang anggota PGA. Ya. ATM, ballistic helmet. Body armor. Nyata tu melengkapkan pakaian dia. VEX 39, body ballistic helmet, body armor, nyata dia selengkapnya. PGA, jungle hat. Ya? Topi lembik tu lah. Kan? Topi kain tu. Baju dia itulah dia. Jadi, kalau kita sepihak musuh, senang je kita nak kalahkan PGA ni. Apa benda pun dia tak ada. Betul. Inilah sasaran utama. Seperti disebut oleh Panglima PAT masa tu, Datuk Zul. Very soft skin. Skin dia lembut. Soft skin dia tu, begitu kan. Sampai dia katakan pada, saya masih ingat dia Datuk Seri Satu, dia kata, satu, kenapa budak you ni langsung tak ada apa, soft skin masuk kawasan bahaya. Sampai kata apa kan. Seperti yang saya katakan dengan Datuk Seri Salim tu. Kalau dah lori pun atap pun tak ada, kan, jalan pun kejap, berhenti kejap hidup ke jalan, apa yang kita expect pada dia? Tapi kenapa dia buat lagi? Kenapa dia pergi ke jalankan tugas? Sebab tu nilai, semangat itulah, nilai itu yang hendak diberi sedikit penghargaan supaya mereka terus bekerja, setia dan memperjuangkan untuk mempertahankan negara kan. Jadi kalau kita ambil satu contoh ATM, C9 dan BJ, of course kita naikkan semua naik taraf lah. Pada yang lebih baik. Jadi itulah dia. Kalau buat bandingan, saya lihat di situ memang banyak kelemahan yang wujud situ dan kerajaan telah bertindak, pemerintah ataupun pucuk pimpinan telah bertindak dengan pantas untuk memberi bantuan dari segi kelengkapan untuk membolehkan mereka bersedia. Terutama di Sabah sekarang ni pun PJ pun lengkap dan itu mendatangkan satu ketakutan pada pihak musuh luar untuk masuk kerana mereka tidak lagi menunggu GGK, Group Guard Khas atau Siti datang ke Sabah. PJ sedia ada pun boleh menentang mementeras mereka. Datuk pun bersara pada tahun 2018. Satu tempoh yang saya katakan bukan lama, sekejap je. Jadi adakah Datuk melihat polis Malaysia punya aset kenderaan, termasuklah kenderaan, pakaian dan penugasan mereka di medan tempur ni, ataupun penugasan mereka memerlukan penambahbaikan? Penambahbaikan dia bagi aset pada PDRM, semua ada daripada PGA, VEX 39, Marine, Udara. Nak dibuat dari semasa ke semasa. Mengikut peredaran zaman dan keperluan. Kalau kita masih lagi menggunakan teknologi atau teknikal tahun 80-an, tidak sesuai tahun 2000. Betul tak? Jadi 80-an ke 2000 tu mestilah mengikut peredaran zaman. Kalau kita dulu pakai kamera manual, sekarang handphone boleh ambil gambar. Itulah dunia gambarannya. Tetapi memang setiap tahun belanjaan dibuat, keperluan dibuat dan kita pun terikat dengan constraint constraint daripada kerajaan dan segi bajet dan kita pergi pada priority, keutamaan kan. Tapi of course yang special team ataupun pasukan khas ini memerlukan mesti lengkap kerana mereka boleh dikerah setiap masa. Betul. Ya. Sama ada dia bagi individunya, nyata pakaian, boot, helmet, body armornya, kemudian support logo, mesti ada stok dia. Tak boleh miss benda ni semua kan. Dan kenderaan, kenapa perlukan kenderaan kita bila pergi Sabah, kita perlu kenderaan yang lebih sesuai untuk bergerak dalam undulating area kan. Terus naik bukit apa semua, kawasan bila hujan becak kan.
kita tak boleh guna Land Rover yang jalan di jalan raya on road, off road. Betul. Betul kan? Jadi sesuai itu mestilah dibuat kajian, of course daripada PDRM sendiri ya. Kita meminta kepada kerajaan untuk membelanjakan apa tujuannya. Okey, kita nak begini oleh kerana keperluan di off road. Dan kita nak begini oleh kerana on road. Dan untuk UGK pula perluan kena pantas kerana nak menjaga VIP dan keselamatan luar negara. Jadi benda ni sentiasa dimohon untuk dapatkan bantuan atau perbelanjaan daripada kerajaan. Dan kita sendiri akur, kerajaan kita bergantung kepada kekuatan ekonominya untuk membantu kita. Tapi tidak boleh tidak, keselamatan nombor satu. Ya? Dalam menentukan kedaulatan negara, of course keselamatan. Betul. Kan? Dan sumber manusia juga perlu ditambah baik. Ya? Betul. Macam kekurangan keanggotaan mesti diisi dengan cepat. Kerana setiap tahun berlakunya persaraan, yang sakit. Itu semua perlu diisi dalam masa yang cepat. Ya? Jadi itulah yang tindakan yang dibuat. Tapi of course saya berbalik kepada pasukan sendiri yang memohon. Ya? Mohon dan ikut prioriti. Benda ni kita nak, tidak boleh tidak. Must have. Should have. Very nice to have. Okay. Jadi benda-benda tu kita kena betulkan supaya mereka melihat masa mesti ada. Kan? Kalau tak ada ni kita tak boleh gerak. Jadi itulah dia. Tapi betul saya kata tadi, constraint-nya tetap berbalik kepada kekuatan kewangan kita untuk membolehkan kita membantu pasukan-pasukan yang sedia ada untuk setimpal dengan perkembangan teknologi semasa. Dulu kita ada drone, sekarang dah ada drone. Kan? Jadi kita perlukan tambahan untuk helikopter, kita tambah helikopter. Jadi itulah dia. Perkembangan semasa mestilah sesuai dengan keperluan pasukan. Jadi Datuk, tadi pun Datuk cakap pasal kita kena tambah tenaga kerja. Tapi Datuk, sekarang ni generasi muda kurang meminati untuk menganggotai pasukan keselamatan. Mungkin daripada cabang-cabang yang berbeza lah. Termasuklah kepolisan seperti unit khas elit dalam Bat 69 Komando. Adakah kita nak bersedia mempersiap diri kita lepas kita berperang? Itu isu dia. Kalau dia kata, kita tak perang. Super juga kita ambil contoh kejadian di Sabah. Tapi kita adalah aset yang sedia ada, dah ada. Kita boleh gerakkan. Walaupun kita kata mungkin sedikit kekurangan di situ sini. Tapi adakah dengan kata kunci katakan, oleh kerana itu kita tak perlu ni, kerana kita tak perang. Saya rasa salah konsep dia. Kerana kedaulatan kita sentiasa nak dijaga. Jadi bagi menambah sumber manusia, memanglah masa saya duduk di sana pun, Vietnam dulu sebagai komander, kita juga tidak dapat memenuhi perjawatan yang sedia ada. Dan kita memerlukan kemasukan anggota baru ni untuk mengisi kosongan yang telah dikosongkan oleh mereka yang telah bersara. Bersara kita kena ingat bahawa mereka itu bersara tu, mereka menduduki era peperangan di hutan, era peperangan di bandar. Masuk dengan peperangan di Sabah. Ilmu ini kalau tak dikembangkan, tak disusul galu ke bawahnya, jadi rasa muda akan rugi. Betul. Jadi ambil contoh di Abdul ni, saya rasa bertuah kerana saya ada kumpulan daripada era peperangan di hutan bergabung dengan era peperangan di kawasan luar hutan atau di bandar. Jadi itu yang menariknya, kita sedikit dapat kekuatan di situ. Jadi untuk 45 hari, kalau kita lihat di negara asing, dia ada National Service. National Service. Mereka rasa terancam. Adakah mereka juga perang? Nak perang tak perang. Tapi kenapa dia buat? 45 hari PLKN National Service ni untuk mendedahkan kepada generasi muda melihat keperluan keselamatan untuk menaikkan, membuka explore untuk membolehkan dia melihat secara keseluruhan holistik
bahawa keselamatan itu perlu. Dan kita sebagai rakyat, kita dapat membantu dengan menyediakan diri kita, kenal senjata, badan sihat, buat exercise. Dan di situ kita dapat membantu kerajaan sedia ada untuk jaga keselamatan, untuk menyampaikan maklumat, membantu apa-apa juga yang boleh membantu pasukan keselamatan atau penguasa dalam menjaga keamanan atau keselamatan. Jadi kalau kita melihat bahawa Pak Melayu itu hanya satu konsep kita tidak lagi berperang, saya rasa itu konsep itu salah. Itu ya, amat merugikan ya. Kerana untuk parents atau ibu bapa luar, berilah sedikit ruang pada anak-anak kita bercampur, bergaul, didedahkan dengan semangat jati diri, semangat setia kawan. Kerana dari situ dah timbulnya kecintaan kita pada negara kita. Datuk, mungkin boleh bagi harapan kepada generasi muda? Generasi muda, okey, dia kalau kita lihat dari segi pembesaran kita ya, tingkat era 60-an lain, 70-an lain, 80, 90 kan. Kerana era ini ialah era digital ya. Kita ni ditemani oleh handphone kita hampir setiap masa. Betul. Klik je nak tengok kan, begitu. Tetapi adakah ia membantu untuk diri kita menyumbang kepada kerajaan sedia ada dalam menjaga keselamatan kita? Ya? Kalau kita menggunakan cara elok, penggunaan digital sekarang ni, apa juga teknologi yang ada untuk membantu kerajaan untuk menyalurkan maklumat, menyelamatkan nyawa, bagi maklumat katakan ada berlaku ni, itu lebih baik. Ya? Tetapi di samping itu, jati diri tadi saya sebutkan tadi ya. Kalau kita hanya berpegang kepada melihat pada YouTube yang ceritakan tu, kita cuba meniru itu, tak betul. Ya? Itu hanya satu mimik ataupun cara untuk menyampaikan maklumat, betul. Tapi kalau kita tidak explore sendiri cara face to face, kita tidak akan merasa ataupun dia tidak meresap pada jiwa kita untuk kita menyumbang ke arah diri kita, family kita dan masyarakat dan seterusnya negara kita. Jadi tidak boleh tidak, saya hanya menyarankan supaya 45 hari itu, saya kata walaupun tidak mencukupi, tapi sesuai sebagai rakyat negara kita ini untuk mempersiapkan diri kita dan bersedia membantu negara dalam menjaga kedaulatan negara pada masa akan datang. Terima kasih Datuk kerana hadir dekat podcast kami hari ini, meluangkan masa daripada pagi sampai petang dah sekarang. Sekian, saya rasa itu saja. Terima kasih Datuk. Terima kasih kembali. Baik, kepada hadirin, jangan lupa untuk komen, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe juga untuk dapat notification yang lebih banyak daripada kami. Dan sekian, terima kasih.